Kawan dia pun saling berpandangan antara satu sama lain. Lepas tu mereka pun cakap lah. Dia cakap kat Shikin, mana ada orang kat situ. Pesakit yang ada kat situ sebenarnya dah meninggal dunia petang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali lagi di channel SH Studio. Alhamdulillah, saya doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan semoga urusan seharian kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini anda masih bersama saya Samsul Hanif dan hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang terjadi yang berlaku kepada seorang jururawat yang bernama Shikin. Cerita ini sebenarnya saya ambil daripada Mastika. Okey, hari ini saya nak cerita balik apa yang saya baca dalam Mastika. Okey, cerita ini berlaku kepada Shikin, seorang jururawat yang mana dia terkena gangguan ketika mana dia sedang bertugas pada sebelah malam, maksudnya shift malam. Okey, untuk kita teruskan cerita ini, sebelum tu jangan lupa macam biasa subscribe dahulu channel ini dan jangan lupa tekan butang loceng. Okey, bagi anda yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, Shikin ni adalah seorang jururawat seperti mana yang saya cerita tadi. Dan bagi Shikin, dia tak berapa nak percaya tentang benda-benda mistik ni. Dia tak percaya. Dia tak percaya wujudnya hantu. Dia tak percaya. Langsung dia tak percaya. Bagi dia, benda ni adalah kepercayaan orang tua-tua dulu je. Jadi zaman moden ni tak ada hantu bagi dia. Tetapi tanggapan dia mula berubah apabila dia sendiri mengalami gangguan. Masa itulah baru dia percaya. Rupa-rupanya wujud makhluk yang kita tak nampak ini. Cerita ini berlaku 10 tahun yang lepas. Cerita yang berlaku pada Shikin ni lah yang membuka mata dia bahawasanya wujud makhluk-makhluk yang kita tak nampak, jin, setan apa semua ni sebenarnya wujud. Okey, cerita ini berlaku pada 10 tahun yang lepas, kata Shikin. Di mana ketika itu dia baru saja dilantik ataupun baru saja memulakan kerja sebagai seorang jururawat di sebuah hospital. Hospital mana? Wallahu a'lam, tidak dinyatakan. Dia masih ingatlah pada masa itu dia ditugaskan untuk menjaga ward pesakit orang-orang tua. Pada masa itu Shikin ni bertugas bersama dengan 3 orang lagi rakan. Maksudnya dia 4 orang lah. Masa tu mereka bekerja shift malam. Jadi cerita dia bermula ketika pukul 1 pagi. Ketika pukul 1 pagi ni, masa ni Shikin ni sedang memeriksa data-data pesakit apa semualah. Masa dia sedang asyik memeriksa data-data pesakit ni, tiba-tiba dia terdengar bunyi loceng. Loceng ini adalah panggilan daripada pesakit dia. Jadi dia pun bergegaslah pergi. Apabila dia dengar bunyi loceng tu, dia terus pergi ke arah pesakit yang menekan butang ataupun menekan loceng itu.
Jadi dia pun terus menuju ke katil pesakit dia yang berada agak hujung sikit lah. Dia berada di hujung sikit. Apabila dia datang, pesakit dia tu rupa-rupanya seorang makcik yang berbangsa Cina. Apabila dia sampai tu, tanpa membuang masa, dia terus tanya, ada apa anti? Dia terus tanya dengan lembutnya. Anti tu jawab apa? Dia jawab, ini tempat banyak bising oh. Sebelah punya orang suka banyak kacau, kata anti itulah. Dia kata katil dia tu dia rasa agak bising. Dia kata sebab orang sebelah kacau, terlalu bising. Dia kata dia nak tidur pun tak boleh. Masa tu Shikin dah kehairanan dah. Dia rasa hairan, macam mana makcik tu, macam mana anti tu kata kawasan ataupun katil dia, di sekitar katil dia tu bising, sedangkan dia tengok kiri kanan tak ada orang pun. Kalau ada pun jauh-jauh, sebab masa tu dalam ward tu pesakit tak berapa ramai lah, dan anti tu berada agak jauh dengan pesakit-pesakit lain. Jadi oleh kerana dia nak kepastian, dia tanya lagi anti tu, siapa yang buat kacau anti? Siapa yang buat bising? Tapi anti tu marah dia balik. Dia kata orang sebelah ni, sebelah kiri saya ni buat bising, dan ramai pelawat-pelawat datang melawat katil sebelah. Itulah sebabnya jadi bising tu sebelah tu, mengganggu dia nak tidur. Itu kata makcik tu lah, kata anti tu lah. Selepas mendengar apa kata makcik tu, tiba-tiba Shikin menjadi kebingungan, sebab apa yang dikatakan oleh anti itu tidak selari dengan realiti yang ada pada ketika itu. Sebab apa? Sebab di keliling katil itu kanan kiri memang tak ada orang pun, tak ada bising pun. Lepas tu anti tu terus membebel, tak berhenti-henti dia membebel. Kemudian dia panggil si Shikin ni, dia kata, lu tengok orang sebelah ni. Dia kata, lu tengok orang sebelah ni jeli-jeli lidah sama saya. Dia kata, masa tu apa lagi Shikin mula meremang lah, sebab dia tak nampak, tapi anti tu nampak. Anti tu lama-lama makin banyak pula bebelan dia tu, sehingga kan terkeluar sumpah seranah apa semua. Jadi Shikin ni dah tak tahan lagi dah dengan perangai anti ni. Dia pun teruslah panggil kawan dia, dengan harapan kawan dia ni dapat menyelesaikan jugalah masalah anti ni. Lepas tu kawan si Shikin ni pun datang lah. Bila kawan dia datang tu, masa tu Shikin pun tunjukkanlah anti ni kepada kawan dia. Dia kata, kau tengok ni anti ni, aku pun dah tak tahu macam mana nak pujuknya. Dari tadi lagi membebel, tak berhenti-henti. Masa tu reaksi kawan Shikin ni agak pelik. Dia berkeruk dahi tengok kepada Shikin. Kemudian dia macam agak bingung, blur, tak tahu apa, dia blur. Lepas tu belum sempat si Shikin nak tambah lagi, nak bagi tahu lagi masalah-masalah yang berlaku pada anti ni, tiba-tiba kawan dia cabut macam tu je. Jadi Shikin pun rasa hairan juga, kenapa kawan aku ni tiba-tiba cabut macam tu je. Tapi dia positif lah. Dia kata mungkin juga kawan dia ni tak nak melayan kerana orang tua ni, asyik kuat membebel je, siapa nak layan. Dia kata tak ada apa kot, mungkin kawan dia tak nak layan lah ni. Lepas tu Shikin pun cubalah memujuk sendirilah. Dia pujuk sendiri anti tu supaya anti tu tidur. Tetapi anti tu tetap membebel, tak berhenti-henti. Sampailah satu ketika anti tu berhenti dari bebelan dia. Masa tu barulah si Shikin ni meninggalkan anti tu. Jadi Shikin ni pun kembalilah ke meja kerja dia dengan kawan-kawan dia, ada duduk tunggu sama kat sana lah. Masa tu kawan-kawan dia ni pun tiba-tiba datang berkerumun. Masa tu juga kawan-kawan dia ni pun tengok dia dengan kehairanan. Jadi bila kawan dia duduk tengok dia ni, Shikin pun tanyalah balik, kenapa? Jadi salah seorang daripada 3 kawan dia ni tanya, kau bercakap dengan siapa tadi? Jadi bila kawan dia tanya macam ni, Shikin pun terkejut lah. Lepas tu Shikin pun ceritalah daripada awal, daripada dia terdengar bunyi loceng tu, dia pergi jumpa anti tu untuk tenangkan anti tu. Dia ceritalah daripada awal sampai akhir, sampai dia kembali semula ke meja kerja tu. Lepas tu Shikin tengok kawan dia ni makin pening,
makin bingung. Itu respon daripada kawan-kawan dia. Nampak macam blur semua. Kawan dia pun saling berpandangan antara satu sama lain. Lepas tu mereka pun cakap lah. Dia cakap kat Shikin, mana ada orang kat situ. Pesakit yang ada kat situ sebenarnya dah meninggal dunia petang tadi. Tiba-tiba dia rasa berderau darah dia apabila mendengar apa yang diperkatakan oleh kawan dia sebentar tadi. Tapi dia rasa macam tak percayalah. Dia kata, baru sekejap tadi aku bercakap dengan dia. Mustahil. Jadi dia nak sedapkan hati, dia cuba cari rekod buku laporan keluar masuk ward. Dia cek satu-satu, kemudian dia tertengoklah satu nama pesakit ni. Sebenarnya nama pesakit ni nama anti tadilah. Bila dia tengok teliti elok-elok rekod itu, betul. Sebenarnya anti yang dimaksudkan itu sebenarnya sudah meninggal petang tadi. Dan mayat anti itu juga sebenarnya sudah diambil oleh petugas sebelum mereka berempat masuk kerja untuk shift malam. Tapi dia macam masih tak puas hati lagi. Untuk meyakinkan diri sendiri, dia cubalah berjalan. Slow dia berjalan. Dia berjalan nak pergi mana? Dia berjalan ke arah katil itu tadi. Dan apabila dia sampai je di situ, katil tadi, rupa-rupanya betul. Katil itu tak ada orang langsung. Katil itu kosong. Tak ada siapa-siapa pun kat situ. Masa tu dia dah mula menggeletar. Seluruh badan dia pada waktu tu dia rasa teramat-amat lemah. Dia duk fikir dalam kepala dia, dengan siapa aku bercakap tadi ni? Dengan siapa? Jadi persoalan itu terus bermain-main di fikiran dia dalam jangka waktu yang agak lama jugalah. Selepas daripada peristiwa itu, dia dah tak berani lagi dah nak kerja shift malam. Kalau terpaksa kerja shift malam pun, kalau dia ada dengar bunyi loceng yang dipanggil oleh pesakit dia takkan pergi bersendirian. Dia akan ajak kawan dia untuk temankan dia. Dia dah jadi trauma dah. Agak susah juga dia kata untuk hilangkan trauma tu. Tapi benda tu lama-lama dia jadi macam biasa semula. Dia dah jadi kebiasaan balik. Apatah lagi kata dia, bukan dia seorang je yang alami perasaan macam tu. Kawan-kawan dia pun banyak juga yang alami benda-benda mistik, benda-benda yang mengerikan. Orang kata dah jadi kebiasaan dah. Jadi cerita ini tamat di sini. Terima kasih kerana anda sudi menonton sehingga tamat cerita ini. Bagi anda yang belum subscribe dahulu channel ini serta tekan butang loceng. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat untuk semua. Saya mohon undur diri dulu. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain-lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.